السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada pagi ini. Kita menyambung perbahasan daripada 30 teknik tepat tadabbur Al-Quran. Last kita berhenti pada muka surat 98, iaitu pada teknik tadabbur yang kedua bagi peringkat pertengahan, memahami konsep wahyu. Jadi kita baca daripada awal baliklah, walaupun kita dah masuk sikit sebelum pada ni. Muka surat 98, poin yang kedua, memahami konsep wahyu. Syekh Dr. Manna' Al-Qattan menyatakan, wahyu ialah petunjuk Allah Azza wa Jal yang diberikan kepada seseorang yang dimuliakan secara cepat dan tersembunyi. Itu antara pandangan yang diberikan oleh Dr. Manna' Qattan. Dr. Manna' Qattan ni antara penulis yang terkenal lah untuk bab-bab berkaitan dengan ulum Quran ni. Bahkan buku dia ni, waktu saya belajar dulu ni, dia jadi silibus untuk subjek nama dia ulum Quran, Mabahis fi ulumil Quran ni. Ni antara buku yang terkenal di mana-mana tempat lah. Bukan kata di negara Arab je, bahkan di sekolah menengah pun. Waktu saya belajar dulu, buku Manna' Qattan ni dah kita biasa dengar nama dia. Okay. Tapi walau macam mana pun, dia terlalu general ataupun terlalu umum apa yang dibawa oleh Dr. Manna' Qattan ni. Jadi buku-buku beliau ni lebih bersifat kepada madkhal ataupun kita sebut sebagai pembukaan baru. Dia bukan benda yang secara dalam lah, terperinci. Okay. Tapi pandangan-pandangan dia diambil kira jugalah berkaitan dengan apa-apa saja yang disebut daripada bahagian ulum Quran ni. Dia kata wahyu ialah petunjuk wahyu ialah petunjuk Allah Azza wa Jalla diberikan kepada seseorang yang dimuliakan. Maknanya wahyu ni ialah khusus kepada para nabi dan rasul. Secara cepat dan tersembunyi itu menunjukkan kepada proses penurunan wahyu tu. Okay. Syekh Dr. Subhi As-Salih menyatakan bahawa wahyu ialah pemberitahuan yang bersifat ghaib, rahsia dan sangat cepat. Maknanya ianya ialah satu benda yang memang tak berlaku kepada orang kebanyakan. Ianya hanya berlaku kepada para nabi dan rasul yang terpilih. Cara penurunan dia berbeza-beza mengikut antara nabi-nabi dan rasul-rasul. Okay. Bahkan Nabi Muhammad pun sendiri mempunyai berbagai cara waktu dia menerima wahyu. Dalam banyak riwayat menyebutkan bahawasanya Nabi ni bila menerima wahyu, ianya mendengar seperti bunyi orang bunyikan loceng, silsilatul jaras disebutkan. Lalu Nabi akan berpeluh, lalu Nabi akan diam. Itu sebahagian riwayat menyebutkan. Cuma nak katanya ianya ialah satu
perjalanan ataupun satu benda spiritual yang berlaku kepada Nabi dan Rasul. Wahyu diturunkan secara beransur-ansur disebabkan Al-Quran mempunyai hubungan secara langsung dengan situasi dan tempat ketika diturunkan. Itu memang konsep penurunan Al-Quran, iaitu diturunkan secara munajjaman. Munajjaman ni maksudnya bergantung kepada situasi dan keperluan. Dia tak diturunkan secara sekaligus kerana ianya memberatkan. Muka surat 99, oleh kerana itu penurunan Al-Quran mempunyai beberapa hikmah yang tertentu. Antaranya yang pertama, bagi tujuan untuk meneguhkan hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mana nak bagi Nabi ni bersedia untuk terima semua benda, sebab Quran ni kita tahu sifatnya berat. Berat dari segi apa? Berat dari segi nak menanggung bebanan suruhan atau larangan yang ada dalam ayat tu. Salah satunya lah. Ataupun berat dari segi nak ambil masa memahami Al-Quran tu sendiri. Hatta Nabi sendiri pun, walaupun dia seorang Nabi, untuk mengambil proses betul-betul boleh keluarkan maksud sebenar daripada Al-Quran tu, still ambil masa juga. Sebab Al-Quran ni ialah satu himpunan kata-kata daripada Tuhan yang mengandungi banyak manfaat dan juga boleh dicambah-cambahkan dia punya manfaat dia tu, dan dia tak berhenti pada satu zaman. Turunnya Al-Quran secara beransur-ansur dapat memperkuatkan hati baginda menghadapi masyarakat Arab yang berperwatakan keras. Ada benda yang kena pada Nabi, contohnya penentangan dan pengingkaran, lalu ayat Al-Quran pun turun menjadi penenang hati Nabi. Nah, itu juga antara sebab dan kenapa Al-Quran itu diturunkan secara beransur-ansur. Tidak sedikit ayat yang secara langsung meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar dalam mengembangkan misi dakwahnya. Memang banyak ayat-ayat Al-Quran yang perintah Nabi untuk bersabar. Fasbir wa innaka bi'ayunina. Ada sebahagian ayat sebut macam tu. Bersabarlah Muhammad, kamu dalam pengawasan kami. Bukan makna katanya Tuhan sengaja untuk biarkan Nabi disakiti, tapi sebab Nabi ni dia menjadi contoh kepada pihak yang kemudian, orang kemudian, sampailah kita ni. Jadi apa yang kena pada diri Nabi itu perlu menjadi cara yang paling terbaik untuk orang lain yang akan menghadapi benda yang sama pada akan datang. Kalau Nabi buat benda tanpa bimbingan wahyu, maka ianya akan menyebabkan ikutan yang datang lepas pada tu pun akan huru-hara. Dengan sebab pilih daripada cara yang tersendiri. Jadi banyak ayat meletakkan cara-cara Nabi macam mana nak bertahan dengan apa yang berlaku di sekeliling Nabi. Okay. Yang kedua, B, sebagai mukjizat kerana tentangan yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada golongan kafir. Quran tu menjadi mukjizat. Mukjizat ni ialah sesuatu yang melemahkan. Maknanya satu benda yang boleh membungkam apa yang dilakukan oleh orang kafir terhadap Nabi. Nak diamkan orang kafir itu. Okay. Ini termasuk pertanyaan-pertanyaan yang luar kebiasaan manusia, seperti perkara-perkara yang gaib dan sebagainya. Maka diturunkan wahyu kepada baginda untuk menjelaskan pertanyaan tersebut. Banyak soalan-soalan yang diajukan kepada Nabi. Sebab tu kita akan jumpa ayat Quran yang berbentuk yas'alunaka. Yas'alunaka. Sebab tu kita akan tengok dalam surah Baqarah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang arak dan judi. Soalan tu bukan kerana nak tahu. Soalan tu ialah untuk perli ataupun untuk menampakkan tak cerdiknya Muhammad tu, ataupun nak menembelangkan, nak bagi nampak dia ni orang yang cakap pandai. Begitu jugalah pada ayat-ayat lain. Tanya tentang roh, tanya tentang Ashabul Kahfi apa semua ni. Jadi Quran ni diturunkan secara berperingkat-peringkat ni, tujuannya ialah untuk bersedia dengan jawapan-jawapan yang akan dijawab sebagai respon terhadap soalan musyrikin pada waktu itu. C dia sebut, bagi memudahkan hafalan dan pemahaman terhadap Al-Quran, jika Al-Quran diturunkan secara sekaligus,
isinya sukar dihafal dan difahami. Untuk mudahkan orang tu ambil masa nak hafal, untuk mudahkan orang tu ambil masa untuk faham Al-Quran. Nah, jadi itu juga antara hikmah tentang wahyu itu, konsep wahyu itu sendiri. Yang keempat, untuk menerapkan hukum secara bertahap, supaya implementasi hukum, satu-satu hukum, contoh hukum berkaitan dengan jenayah ke, hukum berkaitan dengan muamalat faraid apa semua ni, dia tak boleh implement sekali je. Dia mesti kena ada berperingkat. Kebersediaan orang pun diambil kira. Contoh pada isu arak. Arak tidak diharamkan secara sekaligus dalam cerita ataupun dalam sirah Nabi ni. Tapi arak ni diharamkan secara berperingkat-peringkat. Diharamkan secara berperingkat-peringkat. Sebab apa? Kita boleh bayang suasana masyarakat Arab pada waktu tu, arak ni telah menjadi minuman biasa dan memang diorang mengalami masalah ketagihan arak. Cara untuk mengubati addiction ni, ketagihan ni, bukan dengan cara cut secara one off, bukan. Sekaligus je cut, tak. Benda tu akan lebih memberontakkan perasaan. Sebab tu kita akan tengok mula-mula ayat Quran turun, suruh Nabi beri keterangan arak ni banyak buruk pada baik, tak larang lagi minum. Beritahu banyak buruk pada baik. Okay. Lepas pada tu naik pada satu stage, arak ni perlu dijauhi sekiranya kamu nak salat. La taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu dekati salat dalam keadaan kamu telah mengambil konsum alkohol ni. Jangan. Sampailah ayat yang penutup dalam surah Al-Maidah, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan. Ketahuilah bahawasanya arak, judi, tenung nasib, ianya daripada benda buruk yang datang daripada syaitan. Rijsun ni ialah najis yang datang daripada syaitan. Jadi nak sebut kepada kita bahawasanya itu ialah tadarrush, berperingkat. Isu yang sama, cara yang sama untuk menguruskan apa-apa saja bentuk ketagihan pun, dengan cara yang macam tu. Sekarang ni macam-macam. Tuan-tuan jangan nampak ketagihan ni hanya pada arak dan dadah saja. Antara ketagihan yang semakin meningkat naik ni ialah ketagihan pornografi. Inilah benda yang realiti berlaku. Bukan kata dulu mungkin kita ingat ketagihan pornografi ni hanya berlaku kepada golongan muda. Sekarang ni dia dah beranjak kepada golongan dewasa. Sebab apa? Sebab yang muda ni dulu tidak diobati ketagihan dia, dia dah jadi statistik baru untuk dewasa pula. Sebab dia orang ni dah meningkat umur 30, dah naik ke nak masuk 40. Jadi statistik tu makin meningkat. Kita kena sedar negara kita ni memang menghadapi masalah itu, porn addiction ni. Dan kesan daripada ketagihan pornografi ni lebih teruk daripada ketagihan benda-benda fizikal ni, iaitu ketagihan arak dan juga ketagihan dadah ni. Sebab dia ialah satu ketagihan yang tiada simptom yang jelas pada orang yang tengok. Orang yang ketagihan arak kita akan tengok dia ada problem pada fizikal dia. Orang yang ketagihan dadah pun sama. Okay. Tapi kalau orang yang ketagihan pornografi, kerosakan daripada dalam, otak dia yang rosak, tapi kita tak nampak. Mengikut orang-orang yang kaji ni, bahagian mana yang paling teruk terjejas, iaitu bahagian belakang otaknya. Bahagian belakang otak kita ni ialah bahagian yang imagine, bahagian yang menggambarkan sesuatu. Kita fikir apa, yang first nak kena bayang, kita akan guna bahagian belakang, otak bahagian belakang. Jadi pembayangan otak dia rosak bagi orang yang porn addiction ni. Sebab tu kalau dia tengok satu pornografi, dia melazimi tengok benda tu, akhirnya dia tak tengok pun, dia tengok orang, dia tengok lelaki ke perempuan ke. Sebab porn addiction ni dia dah tak terkawal lah. Dia bukan hanya tengok lawan jantina dia saja, sebab dia boleh pergi kepada sama jantina pun. Dia tengok satu orang, saya dah tengok satu dokumentari tentang isu ni. Dokumentari ni dikaji di barat, bukan dikaji di maknanya benda ni dihadapi oleh non-muslim pun. Berat Okay. Dia kata dia akan sampai pada satu tahap,
Orang yang ketagihan pornografi ni, dia duduk dekat orang ramai macam ni pun, dia boleh bayang orang tak pakai baju walaupun pakai baju. Dia boleh nampak orang tu macam telanjang. Mata dia tu. Maknanya imagine dia dah kacau visual dia. Dah kacau visual dia. Otak dia. Dia macam-macam sebab ketagihan pornografi ni dia berperingkat. Yang paling basicnya ialah dia akan tengok lawan. Kalau dia lelaki, dia tengok pornografi perempuan. Yang teruk sikit, dia tengok sama jantina. Dia lelaki, dia tengok lelaki. Yang ketiga, dia tengok dua-dua, lelaki perempuan. Dia bantai dua-dua. Yang keempat, dia boleh tengok kata apa? Pornografi itu pada haiwan. Yang kelima, nekrofilia, tengok kepada mayat. Ini semua ialah syahwat-syahwat manusia yang semakin meliar. Quran sebut dalam surah dalam surah Maryam, antara sebab benda ni jadi macam ni ialah masalah spiritual macam mana pun. Sebab Quran sebut fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salat. Silih berganti generasi ke generasi kerana mencuaikan salat. Fasawfa yalqawna ghayya fayattabi'una syahawat. Mereka akan ikut syahwat mereka dan mereka akan dihumban dalam neraka dalam keadaan kehinaan. Saya ada tengok dokumentari tu, dia kata nak merawat porn addiction ni, cara dia macam mana? Ialah dia kena kurangkan melayari pornografi yang dia duk buat. Contoh, kalau dia tengok tiap-tiap hari, dia tengok pornografi tu sampai sejam, 2 jam dengan berbagai-bagai potongan video, dia tengok. Cara dia ialah dia kurangkan daripada 2 jam jadi sejam. Walaupun cara tu tetap tak betul hakikatnya, tapi itulah nak merawatnya. Sepatutnya dia tak boleh tengok langsung, tapi kita tak boleh sekat, sebab dia akan jadi macam orang yang tak consume. Orang yang dah selalu minum arak, dia tak kena arak tu, tangan dia menggeletar, nak jadi Parkinson. Ini memang realiti berlaku kepada penagih pornografi. Benda tu berlaku. Cuma yang dia bawa dalam dalam dokumentari itu ialah, kalau tuan-tuan tengok mukanya suci, tak pernah sabar pun dia ni penagih pornografi. Sebab tu saya kata ketagihan pornografi ni kita tak nampak dari segi luaran dia. Dia satu orang yang elok. Kalau dia kerja pejabat, dia pakai baju kerja elok, semua elok. Sebab tu sekarang ni kita kena sebut benda-benda ni. Sekarang ni pun banyak tempat-tempat kerja dah banyak buat seminar kesedaran gangguan seksual di tempat kerja. Dia mari daripada mana? Dia mari daripada ketagihan benda ni lah. Mata biasa tengok. Hatta dokumentari tu sebut, dokumentari tu saya tak ingat apa tajuk dia yang secara spesifik, tapi 45 minit, agak lama lah. Okay. Dia sebut ketagihan pornografi ni walaupun ditinggalkan selama setahun, tak boleh jamin lagi dia boleh lupakan semua benda. Sebab dia dah buat test pada satu orang budak waktu belum usia balik, dia tertengok kerana family dalam rumah dia tengok. Mungkin ayah dia, mungkin abang dia. Dia tak ada porn addiction pun. Tapi bila mana buat kajian, tanya, penyelidikan, dia masih boleh ingat benda yang dia tengok pada 10-15 tahun yang lepas. Dia boleh ceritakan babak tu dengan clearly, macam baru tengok tadi. Nak kata apa? Benda mengarut ni, otak kita cepat betul dia capture benda tu. Dia tangkap benda tu. Dia bukan porn addiction, dia bukan satu orang yang yang terkena penyakit ketagihan tu. Okay. Saya nak sebut Quran dia turunkan ketagihan orang ialah dengan dia perlahan-lahan. Cara tu kena ambil juga cara tu. Hakikatnya benda ni ialah benda yang menakutkan. Tapi nak kata apa? Dia bukan mudah lah sekarang. Dia bukan mudah. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok kes sekolah-sekolah agama pun terlibat benda-benda macam ni. Saya ada terbaca beberapa, sebab baru ni KUIP ada buat seminar tentang gangguan seksual di tempat kerja ni, bahagian perundangan. Okay. Antara yang kes-kes yang dibawa daripada Jabatan Perundangan ialah sebahagian staf ni dia tengok kawan dia ni melayari benda tu.
secara terbuka. Tengok. Kalau dulu, kalau tuan-tuan ingat lah, kalau dulu zaman-zaman tahun awal 2000 ni, pusat CC, saya tak tahu sini panggil apa, tapi kalau di Terengganu dia panggil CC lah, tempat orang main komputer. Zaman dulu orang tak ada telefon macam ni. Orang pergi tengok main komputer ramai-ramai ni, budak-budak ni. Okey. Zaman tu dah ada orang tengok porno secara terbuka di tempat macam tu, dan tiada apa-apa penguatkuasaan pun daripada pemilik tempat tu. Tengok terbuka je. Okay. Jadi ini ialah benda-benda yang memang parah. Parah, sangat parah. Dan ketagihan seperti ini, walaupun guna kaedah tadarruj, dia masih lagi belum boleh mengubati secara total. Dia memang perlu bimbingan, konsult yang... Tapi poin yang saya boleh ambil daripada benda tu ialah jangan menyendiri. Orang yang terlibat dengan benda ni, porn addiction ni, pantang dia ialah jangan duduk seorang. Dia kena keluar bersosial. Dia duduk seorang, akal dia akan pergi ke arah tu. Dia duduk seorang, tangan dia pegang telefon tu dia akan pergi type yang tu. Dia akan pergi Google yang tu. Tambah sekarang capaian dia bukan macam dulu. Zaman dulu kalau kita tengok ada laman web yang tersekat. Sekarang ni dikongsi melalui Telegram dan Twitter pun. Yang ni tak boleh nak halang. Bahkan dibekalkan secara berbayar lagi. Cuma nak katanya itu ialah musibah umat sekarang. Sebab dia satu ketagihan yang tak boleh dikesan. Tak boleh dikesan daripada luar. Seterusnya kita tengok yang E tu, sebagai bukti bahawa Al-Quran adalah bukan rekaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun rangka ayat-ayatnya turun selama 23 tahun, tetapi kandungannya tetap konsisten secara keseluruhan. Maknanya dengan turunnya Quran itu secara berperingkat-peringkat ni, ianya menunjukkan bahawasanya Nabi ni bukan penulis kepada Al-Quran. Maknanya ia memang satu bahan yang mentah dibawa daripada langit turun kepada Nabi dan disampaikan kepada umat. Maknanya dia memang wahyu lah. Okay. Teknik tadabbur yang ke-3 muka surat 100. Memahami ilmu-ilmu berkaitan dengan Al-Quran, iaitu ulumul Quran secara ringkas. Ulum Al-Quran adalah beberapa ilmu perbahasan yang berhubungan dengan Al-Quranul Karim dari aspek penurunan, susunan, pengumpulan, tulisan, bacaan, penafsiran, mu'jizat, nasikh, mansukh, menolak perkara yang mendatangkan keraguan dan sejenis dengannya. Maknanya dalam ulum Quran ni dia ada banyak pecahan-pecahan ilmu. Itu salah satu sebahagian daripada yang dia sebut ialah bermula daripada ilmu mempelajari tentang penurunan Al-Quran. Macam mana Quran tu turun, macam mana Quran tu disusun daripada surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Walaupun penurunan dia berbeza, tapi disusun tu kenapa? Susunan yang dibawa tu bermula daripada siapa? Pengumpulan Al-Quran, sejarah pengumpulan, tulisan ni rasmul Quran. Rasmul Quran. Saya ingat waktu belajar di Terengganu dulu, bila mana kita ambil aliran tahfiz ni, inilah bahagian yang kita kena belajar. Tapi waktu tu kadang-kadang dia pecahkan subjek-subjek ni. Rasmul Quran ni maksudnya penulisan Quran macam mana. Kemudian ilmu berkaitan dengan fawasil. Fawasil ni ialah ilmu bilang ayat Quran tu berapa. Ini dia ada pecahan-pecahan. Tapi waktu tu kita umur belasan dan orang kata apa, yang paling core sekali kena fokus ialah hafalan Quran tu sendiri. Hafalan Quran tu dia agak sukatan harian tu dia agak banyak. Saya rasalah pada waktu tu saya rasa agak banyak. Terutama tahun 1, tahun 2 ni, sehari kita kena hafal 2 muka surat setengah ke 3 muka surat. Dengan kelas yang agak pack lah. Daripada pukul 8 sampai pukul 5. Dia sekolah menengah tapi konsep dia macam college juga. Jadi dia ada kelas-kelas yang ujung-ujung ni, kelas-kelas ulum Quran dalam masa kalau yang tahun 1, tahun 2 ni ialah orang yang duduk dalam fasa SPM dengan subjek SPM nya lagi. Jadi kelas-kelas macam rasmul Quran semua ni tidak menarik minat sangat. Tapi saya ingatlah apa yang kita yang belajar dulu. Pertama sebab penggunaan kitab Arab yang turah yang daripada memang dia guna silibus daripada Al-Azhar pada waktu tu lah. Di Terengganu ni dia banyak guna silibus Azhar.
Yang kedua ialah tenaga pengajar pun ialah orang Arab yang memang tak boleh cakap Melayu banyak. Sikit sangat kebolehan dia boleh cakap Melayu. Jadi kita tak berapa nak faham dia tu. Tak berapa menarik nak. Bahkan kita rasakan kelas-kelas yang Syekh Arab main mengajar ni ialah kelas-kelas yang ambil peluang nak tidur lah. Saya ingat Syekh Abdullah, sampai sekarang saya ingat. Dia ni orang Mesir, datang mengajar di Terengganu dengan kontrak daripada SUK negeri Terengganu ni dalam beberapa tahun. Dia antara cara dia mengajar ni ialah dia tak akan mengajar selagi orang tak habis sign attendance. Dia ada buku attendance kehadiran pelajar tu. Dia bukan style macam pensyarah-pensyarah lain, baca nama dia tolong tick. Dia bagi dekat kita sebab dia ada ruang tu, student tu kena sign, dia datang. Jadi pelajar-pelajar kita ni masuklah ketua kelas, satu kelas ada 25 orang. Dia buat akal sebab dia tahu dah kawan dia mengajar tak faham. Dia kata kita buat sign attendance tu lambat. Daripada meja depan nak sampai ke meja 25 tu makan masa dekat 30 minit. Saja buat lambat, buat cari sebab tak suka kelas tu. Ini akal yang teruk. Saya duk fikir balik, banyak rugi kerana benda ni. Okay. Satu subjek hanya 45 minit. 30 minit duk sign attendance, tinggal berapa minit je? 15 minit. Dia pun buat opening, alhamdulillah sikit-sikit, lepas dah tu habis. Budak-budak ni pun dia ada satu akal. Habis je masa dia tekan Syekh tu suruh berhenti. Dia tak habis. Dah 4:45 ni dah boleh balik. Syekh tu pun dah serabut bagi balik. Kesannya apa? Tak tahu apa subjek tu. Okey. Subjek tu penting. Saya ingat subjek tu penting. Subjek rasmul Quran. Nak tahu macam mana bermula penulisan Quran. Sehinggalah benda tu mendapat perhatian pihak pentadbiran. Sebab penurunan, kalau exam ni teruk sangat subjek tu. Jadi Syekh ni kena tukar pergi sekolah menengah biasa. Dia tak mengajar kat tempat kita orang sebab cara dia lembut sangat. Dia tak boleh. Sebab budak-budak ni akal dia banyak. Akhirnya ajar dengan ustaz baru pula yang Melayu. Yang tu baru saya nampak apa cerita sebenar tentang Quran ni. Cuma nak kata ilmu terpenting, tambah-tambah orang yang hafal Quran. Ilmu tu penting. Jadi pada waktu tu pun dia ada satu isu bahagian pentadbiran ni, dia tak nak ambil pensyarah-pensyarah daripada Arab ni sebab pertama penguasaan bahasa Arab student dengan penguasaan bahasa Melayu dia jurang yang sangat besar, jurang yang sangat luas, menyebabkan jadi ayam itik kita masuk dalam kelas tu. Ada satu orang lagi, Syekh Hamid ni nama dia. Dia ni kalau kita puji dia, suara dia sedap baca Quran, jadi satu subjek tu duk taranum sampai ke habis. Jadi tak belajar gitu. Bagi surah ni kat dia, bagi surah ni kat dia, tak buka buku gitu. Jadi akal-akal seperti ni membantutkan untuk kita faham subjek tu kadang-kadang. Jadi sampai dekat beberapa part kita akan jadi blur lah. Okay. Kesan dia sekarang baru tahu. Cerita 10-15 tahun yang lepas. Waktu tu kita belajar main-main, kita rasa tak apa lah. Yuran pun tak kena bayar sebab ni semua tanggungan kerajaan negeri. Okay. Cuma nak katanya kesan dia. Dan start pada tu saya tengok di tempat saya belajar ni dia kurang dah orang Arab ni sebab ada ustaz yang perasan cara ni tak praktikal untuk student. Baguslah dia perasan. Yang datang pun yang terakhir satu orang tenaga pengajar daripada luar ni, dia memang fluently boleh cakap Melayu. Dan dia memang tahu akal-akal orang Melayu nak trik dia kat mana. Student ni lah. Jadi dia mengajar pun kita rasa macam orang Melayu juga mengajar. Jadi tak rasa, tak ada akal yang nak boleh buat, nak mengelak lain tu tak ada. Okay. Tapi benda tu merugikan lah saya kata sebab dia subjek-subjek ni lah subjek-subjek yang penting yang kurang didedahkan di tempat-tempat lain. Terutamanya ilmu fawasil. Kebanyakan saya dedahkan ilmu fawasil ni, biasanya orang akan rasa macam first time dengar benda ni. Ilmu fawasil ni adalah ilmu bilang ayat Quran dan dia ada matan yang tersendiri dalam bab ni. Orang biasa dengar matan Ajrumiyah untuk nahu, matan bina untuk saraf. Matan ilmu fawasil orang tak pernah dengar apa. Rasmul Quran apa semua ni dia ada matan di sini, tapi dengan sebab kurang pendedahan bab tu. Okay. Jadi ilmu ulum Quran ni mustahak jugalah untuk membuka ruang tadabbur. Kita tahu sejarah Quran turun,
susunan Quran, penulisan Quran, cara baca Quran, cara tafsir Quran, tafsir-tafsir yang muktabar, tafsir-tafsir yang tertolak. Contoh tafsir Isyari. Tafsir Isyari ni adalah tafsir yang dipelopori oleh kelompok sufi. Semalam saya kuliah di Masjid Repuh ni, antara yang kita bincang ialah penafsiran golongan sufi yang melampau terhadap Al-Quran. Dalam surah Baqarah, Allah Ta'ala sebut tentang cerita dan perintah pada Bani Israel untuk sembelih lembu betina ataupun sapi betina lah. Sebahagian ahli sufi yang ada unsur kesufian dia melampau, dia kata lembu betina tu bukan sembelih betul lembu betina. Maksud dia lah sembelih nafsu. Sebahagiannya. Jadi tafsir-tafsir ini tidak diterima sebagai tafsir muktabar. Walaupun dia dibawa oleh tokoh yang hebat. Sebab yang kata macam ni ialah Ibnu Athaillah As-Sakandari. Satu tokoh yang tak asing lah untuk dalam alam kesufian ni. Cuma nak katanya dia ada tafsir-tafsir yang tak diterima sebab dia tak ikut disiplin penafsiran pun. Dia tak ikut. Ini antara benda yang kita kena tahulah. Dan sikap macam ni memang sedang berlaku pun. Sedang berlaku. Sebab tu semalam, 2 hari lepas, ada orang share dalam grup, satu orang profesor di universiti yang terkenal. Universiti itu terkemuka lah di negara kita ni. Dia sekarang ni banyak buat pendedahan tentang asal usul orang Melayu nak kait dengan Nabi Ibrahim. Dia, perempuan dia ni. Full prof. Bukan prof Madya apa semua, bukan. Dia full prof. Dan dia ni memang dikatakan bidang bahasa Arab. Dia ada buat satu video, dia baca riwayat Imam At-Tabari. Orang yang belajar agama dengar dia baca, saya rasalah hatta orang yang belajar degree pun bukan dalam bidang bahasa Arab, tapi belajar syariah ke apa, tapi retilah bahasa Arab, akan tahu kesalahan yang sangat fatal waktu dia baca matan daripada Imam At-Tabari. Dia ada terjemah satu potongan, min ghairi wahidin min ahli ilm. Dia bukanlah satu orang daripada ahli ilmu. Kita dengar tu jam dia terjemah macam tu. Jam. Tapi saya kena bawa contoh yang lebih komplit lah. Tapi kalau tuan-tuan tengok video dia, ada satu page ni dan satu channel ni, duk angkat lah dia ni. Okay. Dia macam tak faham konsep. Kita tahu dia mungkin reti lah bahasa Arab dari segi kajian-kajian dia. Tapi ilmu sanad ialah ilmu yang berbeza daripada ilmu bahasa Arab. Pengetahuan bahasa Arab semata-mata tidak boleh lagi kita boleh mendabik dada, saya faham cara baca buku At-Tabari ni. Tak boleh kata. Sebab mungkin kerana dia diasak teruk 2-3 minggu ni, menyebabkan dia stres nak jawab semua asakan-asakan tu. Dia baca kitab Arab tu macam berterabur yang lain macam. Saya sendiri, orang yang baca kitab Arab ni, kalau dia salah baris, bagi saya lah, dia bukanlah kesalahan yang terlalu teruk sangat. Sebab benda tu normal. Benda tu normal. Orang-orang yang belajar di negara Arab, dia akan tahu syekh-syekh di negara Arab yang besar-besar, yang dah jadi tokoh orang ni, kalau baca kitab Arab pun kadang-kadang tersasul baris. Sebab dia ialah satu kemahiran yang berbeza-beza mengikut kepada keadaan. Dia mungkin baca kat rumah okey. Dia baca kat rumah baris dia okey. Dia dah buat baris pun. Tapi bila mana berhadapan dengan audience, dia tak sangka audience ramai ke ataupun dia bawa perasan. Dalam audience dia tu ada tok guru dia ke, dia akan jadi tersasul baris. Itu normal lah. Okay. Tapi cara dia baca tu sangat-sangat besar kesalahan dia. Cuma saya tak ingat matan itu. Cuma saya boleh bagi contoh lain lah. Contoh kesilapan salah baris dia tu menyebabkan kata apa, kesilapan makna yang terlalu jelas. Dia ada sebut satu perkataan tu dalam video dia tu, tapi penyebutan dia tu memang boleh orang faham dengan cara lain. Tapi dengan sebab dia baca teks Arab, benda tu tak terlalu orang nampak sangat lah, kecuali orang yang belajar. Sebab tu benda tu penting. Cuma nak katanya, dia punya usaha nak mencari titik pertemuan orang Melayu dengan Bani Israel tu lain macam lah. Sebab dia memang nak cari titik tu, nak confirmkan
qaturah itu betul atau tidak daripada isteri Nabi Ibrahim yang berasal daripada dataran Nusantara ini. Sebab dia kata memang ada satu tempat di Vietnam, nama dia Nha Trang. Situ ialah nama lamanya ialah Qaturah. Situlah keluarnya Qanturah. Tapi cerita tu tak penting pun sebenarnya. Bukanlah benda yang mustahak. Cuma saya nak sebutnya ialah pembacaan dia terhadap kitab Arab tu. Saya rasa dia macam kalut nak jawab asalkan orang. Bukan kerana dia tu tak reti betul baca, tapi kerana mungkin asalkan orang tu terlalu dahsyat menyebabkan dia baca. Tapi kesalahan dia tu teruk lah. Saya ingat dulu di sekolah kami ni, waktu ada syekh-syekh daripada Mesir ni, dia nak balik lah, dah habis kontrak lah. Kita orang ni yang tahun 3, tahun 4 ni, dia rasa macam pandai cakap Arab sikit. Rasa je, tak pandai pun lagi. Okay. Jadi ada seorang kawan saya ni, dia nak sebut tentang kalau kamu balik pun kita orang ingat kamu. Dia pun sebut. Sepatutnya dia sebut dalam bahasa Arab, zikruna indakum kabir. Ingatan kami kepada kamu sangat besar. Sepatutnya dia sebut macam tu lah. Zikruna indakum kabir. Ingatan kami kalau kamu balik ke Mesir ni sangat besar. Dia tersasul sebut hari tu, zakarukum indana kabir. Jahannam. Saya nak terjemah ke? Zakarukum indana kabir. Zakar kamu di sisi kami sangat besar. Jahannam. Syekh tu tak senyum sampai habis kelas. Teruk budak ni, dia kata. Aku ajar punya penat, benda tu yang dia ingat. Okay. Jadi Syekh tu tak senyum. Majlis perpisahan tak jadi majlis perpisahan. Tengok dia punya fatal yang silap baris tu. Patutnya dia sebut zikruna indakum. Zikruna indakum kabir. Ingatan kami kepada kamu sangat besar. Kalau kamu balik pun kita orang ingat. Dia pergi sebut macam tu, jadi tukar. Jadi Prof tu tadi dia ada sebut zakara tu, dia sebut lain macam sikit dalam video tu. Sepatutnya dia sebut zukira, tapi dia sebut lain. Jadi kita pun terkejut. Siapa yang dia nak sebut tu? Mungkin kerana terbawa-bawa nak menjawab asakat lah. Cuma saya nak katanya, bila mana dia bawa title Prof tu, itu yang masalah tu. Title satu orang yang ada kedudukan akademik yang agak besar. Okay. Cuma cubaan nak mengkaitkan orang Melayu dengan Qanturah ni, bukan dia lah orang pertama yang nak cuba. Dah ada beberapa orang. Tapi bagi saya lah, dia bukan benda yang terlalu besar pun. Sebab ada gerakan di negara kita ni, dia nak angkat sejarah orang Melayu. Benda tu bagus. Saya tak kata mengingati sejarah ni benda yang lapuk ataupun benda yang tak sepatutnya kita ingat. Cuma nak katanya, kita kena berpada-pada lah. Dan kena tahu cara berinteraksi dengan riwayat tu. Okay. Apa lagi yang dia sebut muka surat 100 tu? Perenggan yang ketiga, ulum Al-Quran ialah beberapa perbahasan yang berhubungan dengan Al-Quran dari aspek penurunan, pengumpulan, susunan dan pembukuannya. Mengetahui sebab-sebab turun, makki, madani, mengetahui nasikh dan mansukh, muhkam dan mutasyabih, dan pelbagai perbahasan lain yang berhubung dengan Al-Quran. Maknanya ini juga bahagian daripada ulum Quran lah, daripada Muhammad Ali As-Sabuni ni. Apa saja benda berkait dengan Quran, nasikh, mansukh, makki, madani, muhkam, mutasyabih, ini semua benda-benda yang memang ada dalam ulum Quran, yang memang kita kena tahu. Tak tahu secara detail pun tahu benda tu ada dalam Quran. Dia memang membantu untuk satu orang tu dia boleh tadabbur Al-Quran. Okay. Ruang lingkup ulum Al-Quran, banyak ni dia bawa ni sampai Q, A sampai Q. Okay. Dia kata ilmu mawazin an-nuzul, iaitu ilmu yang menjelaskan masa turun ayat, musim, awal dan akhir. Ini juga antara bahagian-bahagian penting lah dalam ulum Quran. Nak tahu yang mana turun awal, yang mana turun kemudian. Okay. B, ilmu tarikh an-nuzul, iaitu ilmu menjelaskan masa turun ayat dan tertib turunnya satu demi satu. Ini juga penting. Walaupun dia tak menjadi mustahak, tapi dia penting sebagai pengetahuan. Okay. C, ilmu asbab nuzul, iaitu ilmu yang menerangkan
sebab-sebab turunnya ayat. Latar apa yang menyebabkan ayat itu turun? Peristiwa apa yang berkait? Di ilmu qiraah, iaitu ilmu bacaan yang menerangkan jenis-jenis qiraat ataupun dialek bacaan yang diterima oleh Rasulullah. Kita tahu bahawasanya qiraat yang muktabar ni ada 10 qiraat ni semuanya diterima, dan ke 10 qiraat ni implementasi dia terhadap hukum hakam akan berbeza. Contoh ulama-ulama di Maghrib sekarang, di Maghribi, bila mana dia orang nak bahas hukum-hukum fiqh, memang ada pengaruh bacaan tu yang menyebabkan hukum tu berbeza. Contoh, dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah bab berkaitan dengan ambil wudu. Wamsahu biru'usikum. Sapulah bahagian daripada kepala kamu. Itu pandangan daripada mazhab Syafi'i. Huruf waw dengan huruf ba tu, wamsahu biru'usikum. Ba tu dengan waw tu telah menjadi perselisihan yang besar. Ada satu tesis daripada Universiti Al-Azhar, tesis PhD, dia membahaskan lebih 44 khilaf para ulama pada menetapkan waw tu waw apa, ba tu ba apa dalam bahasa Arab. Dan kesan dia berlakulah perbezaan hukum fiqh yang sangat luas. Sebab tu ada mazhab memahami bila mana sampai kat kepala ni kena sapu habis, macam Maliki. Sapu sikit tak sah. Syafi'i kata sapu sebahagian pada kepala pun dah cukup. Paling kurang 3 helai rambut bahagian kepala. Di kalangan Syafi'i pun ada berlaku perselisihan. Sebab ada sebahagian Syafi'i yang mengatakan tak perlu 3 helai, tak perlu 3 urat rambut, 1 pun dah okey. Maknanya kalau kita tak nak bagi rambut kita ni terkena air, tarik 1, bagi lembab yang tu je, 1 tu sah di sebahagian Syafi'iyah. Contoh orang yang pakai serban apa semua kan, yang payah nak buka ni, ataupun orang perempuan apa semua ni, dia tarik 1 je, dia bagi lembab 1 tu, Syafi'iyah sah. Malikiyah memang kamu tak sah. Okey. Cuma nak kata ni dia datang kerana khilaf huruf waw tu, waw ataf ke waw istinaf ke apa semua, dia ada berapa belah jenis waw yang kita kena tahulah secara umumnya. Cuma ada satu tesis PhD membahaskan ayat tu je. Sampailah kepada wa arjulakum ilal ka'bain. Sebab ada qiraat baca wa arjulikum. Wa arjulikum ni ialah dia memahami waw itu waw ataf kepada wamsahu ke apa. Cuma saya katanya tesis PhD tu menarik lah. Dia satu perbahasan yang luar biasa. Maknanya hanya satu ayat dalam Al-Quran membahaskan tentang tu, tapi orang kata apa, dia perbahasan yang luas, belum pergi kepada ayat-ayat lain. Kerana khilaf qiraat sahaja, kerana khilaf qiraat, yang ni baca baris bawah, yang ni baca baris atas, itu pun boleh memberi kesan kepada hukum. Jadi ilmu qiraat ni walaupun dia bukanlah ilmu yang mesti dipelajari secara tekun, tapi pengetahuan terhadapnya penting, supaya kita tak terkejut bila mana dengar apa-apa hukum hakam yang mungkin berbeza. Ilmu tajwid, iaitu ilmu menerangkan cara baca, cara buka mulut, cara letak lidah apa semua. Dan kalau kita belajar tajwid secara lebih mendalam, kita akan tahu bahawasanya ilmu tajwid ni pun ada khilaf, ada mazhab-mazhab ni. Saya ingat waktu saya belajar dulu di sekolah menengah lagi, buku-buku daripada Universiti Al-Azhar bab tajwid ni ialah buku-buku yang agak rencam sikit perbahasan dia. Sebab apa? Sebab dia membahaskan qiraat tajwid dari segi khilaf yang berbeza-beza. Antaranya bab idgham. Kita tahu idgham ni antara hukum tajwid yang banyak khilaf. Mungkin yang kita belajar hukum 5 tu, idgham tu maksudnya memasukkan umum. Idgham dengan makna idkhal, sebahagiannya kita faham macam tu. Tapi rupanya ada perbahasan di kalangan para ulama, ada juga idgham yang tidak disertai dengan dengung. Sebab tu saya ingat waktu saya pernah tasmik juzuk pertama tengah hafal Quran tu, kebetulan waktu tu ustaz yang memang sepatutnya jaga hafalan kita ni, dia ada urusan, dia sub kita kepada satu orang syekh ni. Syekh ni daripada Morocco, Maghribi. Sampai dekat ayat ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Ini dalam surah Baqarah, juzuk pertama lagi. Kita akan baca ma nansakh min ayatin. Kita akan dengunglah situ, nun dengan nun kan situ. Nun mati, nun berbaris dengan nun mati. Okey. Ma nansakh min ayatin. Dia kata
Tak, jangan dengung. Idkhal saja. Bila mana saya baca idkhal tanpa dengung, kita tak biasa sebab kita biasa dah baca dengan dengung ni, jadi kita tak boleh nak terus boleh buat macam tu. Okay. Bila mana dia sebut macam tu, ada seorang ustaz ni yang dia belajar di Qiraat Syubra ni, dia macam tak puas hati dengan Syekh ni. Kenapa tak dengung? Kena dengung situ. Lepas pada tu dia terjadi macam tinggi suara sikit. Tapi masih dalam lapangan orang ilmu lagi. Okay. Syekh tu pun kata dah khilaf di sisi Jazari macam ni. Yang ni pula sebut di sisi Syatibi macam ni. Akhirnya saya pun tak habis tasmik hari tu. Sebab duk dengar dua orang ni bergaduh. Tapi dalam bahasa Arab lah dia bergaduh. Cuma saya nak kata, saya pun baru tahu ada rupa-rupanya khilaf. Ada beberapa idgham yang tak dirunnahkan. Macam ustaz tu dia macam tak pernah sabar ni sebab dia berpegang dengan manhaj Syatibi. Orang yang belajar di Mesir ni akan ikut tarik Syatibi lah kebanyakannya. Dia pegang Jazari. Jazari ni dia lain sikit. Dia ada dua matan induk dalam qiraat ni, dan juga dalam tajwid pun dia akan memberi pengaruh pada ilmu tajwid juga lah sikit. Cuma nak katanya yang kita belajar mungkin lebih kepada implement cara hukum 5, hukum mim ni lah yang kita jaga yang basic ni. Dalam tu rupanya dia ada khilaf, terutamanya idgham. Idgham ni ialah antara pecahan hukum tajwid yang banyak khilafnya. Sebab tu ada ulama terima idgham mislain, idgham mutaqaribain, ada yang bagi sampai 3, ada yang cuma kata pembahagiannya 2 je. Ini sampai pada tahap perbahasan dan dia ada matan-matan khusus lah. Okey. Kita tak perlu nak tahu sampai tahap macam tu. Cuma nak katanya kalau kita terdengar orang bahas bab ni, terdengar orang buat benda-benda macam ni, benda tu tak pelik. Sebab tu ada satu tesis master di Universiti Islam Madinah yang dibuat oleh satu orang Pakistan, yang tulis tesis master tu ialah tesis yang bertajuk Atharul al-waqf wal ibtida' wa atharuhu fil aqidah. Wakaf dan ibtida' dan kesannya terhadap akidah. Kita pun tak boleh nak fikir bila mana tengok tajuk tesis dia tu, rupanya wakaf ibtida' Quran ni dia ada kesan pada akidah satu orang. Macam mana dia cari hubung kait tak tahu. Saya tengok je lah buku tu. Saya tak buka lah sebab ada dekat kedai buku kita tak beli pun. Cuma saya kata ada tajuk sampai tahap macam ni pun ada kajian dia. Kajian terhadap macam ni. Biasa kita akan tengok wakaf ibtida'. Wakaf ibtida' lah. Tapi rupanya ada kesan sampai kepada akidah. Okay. Jadi kita berpada situ je dekat ilmu tajwid tu, sebab kita ada banyak lagi poin-poin yang nak kita sambung tu. Cuma saya kata bab ulum Quran ni lah bab yang luas. Nanti kita akan tengok pada bahagian yang akan datang apa lagi perbahasan-perbahasan di bawah ulum Quran ni. Kita berhenti pada F tu, ilmu gharibul Quran. Kita akan sambung situ. Okay. Jadi kita berpada situ je untuk untuk pagi ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.